Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin. Rabbi yasir wa la tu'asir wa tamim bil khair wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya pengarang rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Rabbi yasir wa la tu'asir wa tammim bil khair wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi malam ni kita nak dengar satu cerita. Satu cerita bukan kata cerita yang biasa-biasa. Ceritanya berkait dengan akidah dan kepercayaan seorang Muslim. Siapa dia yang tidak mempercayai cerita ini, maka hukum dia jadi kafir. Tak ada dalam dunia ni cerita kalau kita tak percaya, tak jadi kafir. Cerita tu email, cerita tu bila, cerita tu siok, cerita siapa-siapa dia, kau cerita wali, hatta cerita wali pun, kalulah kita tak percaya, tak jadi kafir lagi. Tetapi ada kisah ini berlaku kepada Nabi Muhammad. Siapa dia yang tidak percaya maka jadi kafir. Kerana apa jadi kafir? Kerana sabit dengan ayat Al-Quran. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Tuhan yang telah memperjalankan hamba-Nya daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa, yang mana tujuannya adalah untuk memperlihatkan akan tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala, kehebatan kerajaan Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha melihat lagi maha mendengar. Tu sabit dengan ayat Quran tu. Maka siapa dia yang engkar cerita Isra' dan Mi'raj ini, maka hukumnya jadi kafir. Isra' sabit dengan ayat Quran. Mi'raj pula sabit dengan hadis, wajib percaya. Tak percaya berdosa hukum dia. Kita lain tak percaya pun tak berdosa, tak ada masalah gapo. Jadi Isra' dan Mi'raj, tak percaya Isra' jadi kafir. Tak percaya Mi'raj berdosa hukum dia. Ceritanya bermula kira-kira pada tanggal 23 Rejab. Ada riwayat kata 27 Rejab. Jadi banyak riwayat lah. Yang masyhurnya adalah 27 Rejab. Iaitu setahun sebelum hijrah Nabi SAW. Sebelum Nabi berhijrah ke kota Madinah pada usia 53 tahun. Manakala peristiwa Isra' Mi'raj setahun sebelum. Jadi usia Nabi 52 tahun. Pada Nabi usia 51 tahun, Nabi kehilangan dua orang. Di dalam perjuangan nak sebar ke agama Allah Ta'ala ini, Nabi kehilangan dua orang. Pertamanya isteri dia Sayyidina Khadijah bintu Khuwailid. Keduanya pak saudara dia Abu Talib. Dua orang ni yang banyak membantu Rasulullah di dalam menyebar ke agama dia.
Maka apabila Rasulullah rasa sedih, tahun 51, tahun Amul Huzun dipanggil, tahun kesedihan. Tahun yang selepas pada tu, maka Allah Ta'ala ajak Rasulullah untuk mengembara, jalan-jalan melihat keindahan dunia dan alai-alai sebelah atas, alai-alai langit, supaya Nabi Muhammad gembira. Kerana apa? Kerana kekasih apabila berduka, kekasih akan menghiburkan dia. Tu keedah dia. Maka Allah Ta'ala sendiri menghiburkan kekasih dia Nabi Muhammad dengan membuat satu pengalaman, iaitu perjalanan Isra' dan Mi'raj. Ceritanya bermula pada satu malam pada 27 Rejab. Tiba-tiba Rasulullah duduk tengah tidur di rumah dia. Ada riwayat kata tidur di rumah Ummu Hani, rumah sepupu dia. Tiba-tiba duduk tengah tidur, bumbung rumah Rasulullah terbelah. Bumbung rumah Rasulullah tiba-tiba terbelah. Apabila terbelah, maka turunlah Jibril. Oh, ni hadis Bukhari sebut dah. Hadis Bukhari sebut Jibril hok turunnya. Dan beberapa malaikat, dan bawalah Rasulullah daripada rumah dia pergi kepada Hijr Ismail. Hijr Ismail dekat Kaabah. Rumah Ummu Hani di luar masjid ni. Maka diambil, diletak dekat Kaabah. Tujuan dia apa dia? Ada nak buat benda sikit. Apa dia? Maka Jibril pun rebah ke Rasulullah. Di antara sepupu dia, Sayyidina Abbas, pak saudara dia, dengan Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah. Maka duduklah sebelah tu. Maka kawan ni duduk tengah tidur, Rasulullah wak mari, dari Jibril wak mari, maka Jibril tekan sini. Tekan sini terbelah. Terbelah dada Rasulullah, maka dikeluar ke hati Rasulullah, dibelah hati itu. Maka Jibril pun panggil malaikat. Wak mari 3 bekas. Ada riwayat kata 2-3 bekas, ada kata 2 bekas. Satu bekas berisi air Zamzam. Satu bekas lagi, bekas emas berisi dengan ilmu, iman dan hikmah. Maka Rasulullah pun diambil hati dia, dibasuh dengan air Zamzam. Ini kata kemuliaan air Zamzam. Kerana apa tidak dibasuh dengan air Kausar tu, air telaga Kausar. Air Zamzam ni ada kata lebih mulia air Zamzam. Kerana itulah hati Nabi dibasuh dengan air Zamzam. Apabila sudah dibasuh, buai habis semua kotoran, maka dimasuk ke ilmu, iman dan hikmah dalam hati Rasulullah. Bubuh ilmu. Apabila lagu tu ditutup semula dan dicop dengan khatamun nubuwah. Selesai daripada tu, maka Jibril wak mari seekor binatang. Katanya Jibril, wak mari binatang, oyak pada malaikat, pergi ambil seekor binatang nama buruk di dalam syurga, wak mari nak jadi kenderaan pada malam ni. Cerita buruk ni panjang cerita dia. Dalam riwayat kata seekor binatang yang panjang, warna dia putih, badan dia lebih besar daripada himar, lebih kecil daripada baral. Bisa boleh melangkah sejauh mata memandang, nama dia buruk. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim kata lagu tu. Binatang syurga ini banyak, buruk ni banyak di dalam syurga. Tetapi di dalam banyak-banyak buruk, ketika Jibril nak pergi ambil, malaikat hok Nabi Jibril suruh pergi ambil, maka buruk mari tunjuk action lah kalau kita hok ni tunjuk gagah dia, hok ni tunjuk hebat dia, hok ni dalam banyak-banyak buruk tu ada seekor buruk senyap ya. Tak tahu tes siapa kau guana, tak tahu senyap ya. Hok lain semua tunjuk galak gapo dia. Maka malaikat tu pilih, ambil hok senyap sana. Tak ambil hok galak-galak. Buruk-buruk hok tunjuk hebat dah. Dia ambil hok paling tawaduk sekali. Ada buruk tu kata apa mulut senyap, tak tahu, hamba rasa hamba tak boleh dah. Orang lain dah jadi kenderaan nabinya. Hamba ni tahulah, nampak demo tu galak, nampak apa semua. Apa dia dipilih oleh Allah Taala. Man tawadha'a rafa'ahu Allah. Siapa dia yang tawadhu', maka Tuhan akan angkat nama dia dan kedudukan dia. Siapa dia yang takabara, wadha'ahu Allah. Siapa dia yang rasa besar diri, maka Tuhan akan letak dia di bawah. Tak seduk koyalah. Tunjuklah hebat setara mana manusia pandai kita hina. Kerana apa? Takabara, rasa takabur. Tapi kalau orang tawadhu', hina diri gitu,
maka Tuhan angkat dia. Sekalipun dia lari daripada manusia, manusia akan mengangkat dia. Kerana siapa dia yang angkat? Allah yang mengangkat dia sebenarnya. Maka Rasulullah, ulama kata di antara hikmah kenapa Rasulullah dibelah dada, kerana Rasulullah takut terkejut. Dengan pemandangan dia akan lihat pada malam tu takut-takut terkejut, maka dibeki. Bukan kata dibersihkan hati Rasulullah, diberi iman, diberi kekuatan, keyakinan supaya dia boleh melihat benda-benda yang sangat ajaib di alam-alam langit tu. Maka begitu jugalah ulama kita kata seorang pelajar ilmu, seorang yang belajar mestilah dibelah hati dia dulu, bersihkan hati dia dulu supaya dia dapat pengalaman-pengalaman ilmu. Sebagaimana Rasulullah hati dia sudah bersih, tetapi untuk bernambah ke ilmu Rasulullah dibersihkan hati lagi Rasulullah. Maka apabila naik lagu tu, apabila Rasulullah sapalah buruk, maka Rasulullah nak naik atas belakang buruk. Ni cerita dia. Cerita Isra' Mi'raj ni panjang. Kalau baca betul-betul sebulan baru habis. Ada satu kitab nama Kifayatul Muhtaj. Nama Kifayatul Muhtaj, kecek bab Isra' dan Mi'raj. Kitab tu kalau baca sebulan baru habis. Selah sehari sama sedah dengan sebulan baru habis. Apabila lagu tu, maka Rasulullah dibersihkan hati, maka buruk pun mari depan Rasulullah. Maka apabila Rasulullah nak naik buruk itu, maka buruk rasa tak selesa. Siapa dia nak naik? Dia tak tahu kata malaikat hok pilih buruk pada malam saat ni adalah untuk tunggangi Rasulullah. Dia tak tahu. Maka apabila Rasulullah nak naik, dia buat liar gitu. Dia buat rasa tak selesa. Maka Jibril pun pegang tekuk dia. Dia kata, "Hei buruk, tak ada lah manusia yang paling afdal di sisi Tuhan lebih daripada orang yang nak naik atas belakangmu malam ni." Maka buruk pun terkejut. Oh, sudah orang mana? Muhammad lah dia. Maka tunduklah buruk berpeluh. Peluh kerana segar dengan Rasulullah. Berpeluh kerana segar kata Rasulullah nak naik atas belakang dia pada malam ni. Maka naiklah Rasulullah, Jibril duduk sebelah kanan, Mikail duduk sebelah kiri. Maka berjalanlah. Rasulullah katanya, Jibril, bismillah wa ala barakati Rasul. Bismillah. Siru ala barakatillah. Buat berjalan. Maka buruk pun cakup. Pam. Kuda ni, buruk ini rupa dia lebih kurang kuda. Sekali dia cakup sejauh mata memandang. Bium, kekuatan tak tahulah. Binatang bukan kenderaan, bukan kata jet, bukan kata apa, binatang. Adalah ni orang kata buruk tu adalah sejenis kenderaan, bukan binatang. Sejenis roket kau apa dia, orang modern lah ni syarah. Tetapi hok disebut di dalam kitab-kitab, disebut di dalam hadis, buruk ni sejenis binatang, iaitu rupa lebih kurang kuda. Maka rupa buruk ni macam-macam. Ada kata rupa macam manusia separuh. Macam kuda. Ada riwayat kata ada sayap buruk ni. Tapi tak apalah. Yang penting Rasulullah naik satu kenderaan nama buruk. Maka berjalanlah Rasulullah. Dalam perjalanan tu sejauh mata memandang tu, maka buruk setiap kali nak naik benda tinggi, maka kaki belakang dia jadi panjang. Jadi panjang. Setiap kali nak turun, kaki depan pula jadi panjang. Jadi Rasulullah jalan straight semacam. Tak rasa kata naik turun gitu. Maka dari dalam perjalanan sebelum sampai kepada Baitul Maqdis, maka Allah Ta'ala memperlihatkan macam-macam pemandangan kepada Rasulullah, iaitu azab yang akan dikenakan kepada umat Nabi Muhammad yang tak dengar kata. Macam-macam Rasulullah tengok orang tak semaya lagu mana, orang tak tutup aurat lagu mana, orang yang ambil amanah tidak jalan ke amanah, orang yang kecek menyesal, orang yang gini, orang yang penceramah yang memfitnah orang, suka fitnah, suka gapo, suka buat fitan, suka buat kaca. Dia ceramah patut menyatu ke orang, dia jadi kaca pula. Macam-macam. Maka Rasulullah tengok pemandangan macam-macam dan Rasulullah berhenti di beberapa tempat. Antaranya Rasulullah berhenti di Madinah. Moga hijrah ni berlaku di Mekah.
Rasulullah berhenti di Madinah. Pada masa tu Madinah nama dia Yasrib. Maka Rasulullah bertanya, katanya Jibril berhenti sebentar, turun semaya 2 rakaat. Maka Rasulullah berhenti semaya 2 rakaat. Maka Rasulullah tanya, gapo dia tempat ni Jibril sehingga saya perlu sembahyang? Sembahyang ni, mesti tempat ni hebat. Siapa saya kena berhenti semaya tempat dia? Maka katanya Rasulullah, katanya Jibril, tempat ni dipanggil Yasrib. Tuan hamba akan berhijrah kepada tempat ni. Tahun depan ni baru dia berhijrah ke Madinah. Lepas pada tu Rasulullah naik ke Syria, naik ke sebelah atas tu. Pergi ziarah pula tempat lahir Nabi Allah Isa alaihi salam, dipanggil Baitul Laham. Baitul Laham. Tempat dilahirkan Nabi Isa alaihi salam. Maka Nabi Muhammad berhenti situ sembahyang 2 rakaat. Tujuan apa dia? Sunat kita sembahyang, sunat kita berzikir, sunat kita ambil berkat pada tempat-tempat orang-orang baik. Tempat kelahiran Nabi-Nabi, tempat berlaku karamah, tempat berlaku orang-orang soleh, kau gapo dia, tempat lahir masjid Tok Kenali, kau gapo dia, masjid Pulau Condong, kau gapo dia. Jadi Rasulullah ketika malam Isra Mi'raj, nak pergi mana? Nak pergi jumpa Tuhan. Dia lagi singgah ambil berkat tempat-tempat lagu ni. Lepas tu gimana pula? Tempat Bukit Tursina, mari ke Mesir pula. Mari ke Mesir pula. Gimana? Bukit Tursina, tempat Nabi Musa berkecek dengan Tuhan. Ambil berkat tempat berlaku benda pelik-pelik, pergi ziarah. Pergi ziarah buat apa dia? Semaya 2 rakaat situ. Pula naik pula ke Baitul Laham, pergi kepada Madinah, patu sapa kepada Masjidil Aqsa. Sapa kepada Masjidil Aqsa. Apabila sapa di Masjidil Aqsa, maka Jibril pun Rasulullah turun, Jibril pun tambak buruk. Ada riwayat kata Jibril buat gini di batu. Tembuh batu tu ikat. Lepas pada tambak, katanya Rasulullah, katanya Jibril, ya Rasulullah, demo ada orang nak jumpa demo ni. Katanya Rasulullah, siapa dia nak jumpa hamba? Cutera demo pergi sebelah batu. Depan Masjidil Aqsa, sebelah batu tu ada orang nak tengok demo. Maka Rasulullah pergi tengok, ada bidadari. Bidadari nak tengok Rasulullah. Maka Rasulullah pun wisalah kepada bidadari itu. Bidadari di dalam syurga. Katanya ulama, bidadari di dalam syurga ini kalau dia meludah di dalam air laut yang masing, sore saja, dia ludah tu. Sekali ludah saja, maka air laut yang masing bertukar menjadi sangat manis dan sangat wangi lebih daripada kasturi lagi. Dia ludah dia saja. Kalau dia ambil kain penutup muka dia, pekung, piup, jatuh selah saja, besar ni saja, atas muka dunia semua lelaki jadi angau. Tak boleh buat kerja, ketal lutut belakang, kakak, tak boleh buat kerja apa. Tu kain sebelah. Kalau dia tunjuk kepada matahari dengan anak jari dia, dia tunjuk kepada matahari, cahaya matahari akan bersembah pada cahaya matahari kerana cahaya dia lagi. Tu comel tak comel. Ketika Allah Ta'ala mencipta syurga, maka Tuhan cipta bidadari. Maka apabila lagu tu, Allah Ta'ala kata, wahai Jibril, cutera mugi jalan kepada syurga. Hak tempat aku nak uwi hadiah kepada hamba aku yang dengar kata ni kan. Katanya Jibril, ya, saya akan pergi. Maka terbailah Jibril. Terbai, tengah-tengah terbai, dia tengok satu cahaya yang sangat hebat. Maka dia berhenti sujud. Sujud dengan kata hak ni Allah Ta'ala. Tuhan lah kita kata. Satu pemandangan yang sangat hebat. Dia pun berhenti sujud. Maka katanya suara itu, hei Jibril, jangan sujud kepada saya. Saya ni anak bidadari sahaja. Saya ini anak bidadari yang Allah Ta'ala buat untuk balasan kepada hamba-hamba yang soleh. Tu, sampai Jibril pun terkejut tengok bidadari. Tu, cerita bidadari. Maka Rasulullah pun masuk kepada Masjidil Aqsa. Apabila masuk kepada Masjidil Aqsa, maka Jibril koma, maka duduk sebentar mari. Semua nabi-nabi yang pernah diutuhkan semenjak daripada Nabi Adam
Siapa kepada Nabi Muhammad. Mari berlaku. Nabi, Rasul, mari habis. Jujur. Pelik tak peliknya, Kaabah ni sama besar dengan Masjidil Aqsa. Cuma diganda ke banyak kali. Ukuran dia sama. Ukuran dia cuma dia dibesar. Panjang kok ni, panjang kok ni, panjang kok ni, panjang kok ni. Kalau kita besar, sama besar dengan Masjidil Aqsa. Sama besar dengan Masjidil Aqsa. Masjid Aqsa tu kita nak kata besar sangat pun tak. Tetapi Allah Ta'ala penuh kemalan tu dengan mukjizat lah. Cerita ni cerita mukjizat. Penuh dengan semua Nabi-Nabi yang ada riwayat kata 124,000 orang. Ada riwayat kata 240,000 orang. Maka penuh. Apabila qamat, maka semua saling pandai memandai siapa dia nak jadi imam malam ni semaya. Kerana apa? Kerana Nabi-Nabi ni dia tahu. Orang yang nak jadi imam di dalam sembahyang mestilah dia yang paling hebat. Kerana dia yang akan menjadi kepala munajat kepada Allah Ta'ala. Jadi imam. Maka pakat pada tengok Nabi Ibrahim, tengok Nabi Ismail, tengok Nabi Ishak, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf. Apabila duduk lagu tu, maka lepas selesai daripada qamat, Jibril pun pegang tangan Rasulullah. Tak dia depan. Maka Rasulullah jadi imam pada malam tu. Tu nampak dah hebat Rasulullah. Nabi-nabi lain pun semaya di belakang dia. Apabila selesai daripada semaya, maka Jibril pun tanya, Rasulullah tanya, wahai Jibril, moga Jibril ke bawa perjalanan ni. Wahai Jibril, siapa dia duduk semaya belakang hamba ni? Maka katanya Jibril, inilah nabi-nabi yang pernah diutus ke. Ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Ismail. Maka Nabi pernah menceritakan kepada sahabat dia. Kata Nabi ni supo dengan siapa dia, Nabi Isa supo siapa dia, Nabi Musa supo siapa dia, Nabi Ibrahim supo siapa dia. Hak Nabi pernah sempat lihatlah, banyak lagi nabi-nabi. Maka lepas pada tu Rasulullah suruh dagu air. Maka Jibril wak mari 3 bekas air. Air dibuat daripada susu, air biasa, ada riwayat kata air arak. Maka Rasulullah pun ambil susu minum. Maka Jibril kata, oh bagusnya mu ya Rasulullah. Kalau mu ambil arak, nescaya umatmu akan suka minum arak. Belai-belai Rasulullah tak ambil arak pun, pok kita tunggal juga arak. Maka lepas pada tu katanya malaikat Jibril kata, wak mari Mi'raj. Mi'raj ni maknanya tangga. Mi'raj alat untuk naik. Araja maknanya mengukah, naik ke atas. Mi'raj alat untuk naik ke atas. Wak mari, dem. Ulama-ulama kata, kenapa Yahudi sekarang begitu berminat dengan Baitul Maqdis? Bapa dia tak serai Mekah, bapa dia tak serai Madinah, bapa dia serai hanya Baitul Maqdis. Kenapa dia nak sangat Baitul Maqdis? Kerana dia percaya di Baitul Maqdis itu terdapat pintu langit. Dalilnya Rasulullah naik ke langit melalui Baitul Maqdis. Tempat lain tak boleh naik. Kerana pintu di situ. Maka dia nak rebut pintu langit. Apabila kita kuasai Baitul Maqdis, kita akan cari tangga hak Rasulullah wak naik ketika Mi'raj, dan kita akan naik dan kita akan kuasai langit. Apabila kita kuasai langit, bumi ni biasa saja. Tengok, percayanya orang-orang Yahudi, kita orang Islam wak suka lagu tu ya. Tak cara apa. Tapi orang Yahudi percaya kata di Baitul Maqdis itu tempat pintu langit. Maka apabila naik, Jibril pun kata bismillah, naiklah Rasulullah. Sekelip mata sahaja perjalanan beribu tahun nak sampai kepada langit ini. Bukan perjalanan 10 tahun, bukan sekalinya 10 jam, beribu tahun baru naik kepada langit yang pertama. Tetapi Rasulullah naik dengan mukjizat dia, naik satu alat dipanggil Mi'raj, maka naik dalam mata 1 detik saja. Sampai di pintu langit yang pertama, Rasulullah Jibril beri salam. Sebab Jibril tak biasa naik langit tu. Jibril ni sepatutnya dia orang besar dah. Dia ketua malaikat. Sepatutnya dia pakai gedah gitu naik. Tetapi Islam nak ajar kita orang besar pun kena ikut peraturan. Sekalipun kita orang besar, pada Jibril kata, buka pintu. Tak kena aku tiap-tiap hari mari. Patutnya kecil lagu tu. Dak Jibril tengok. Ia nak ajar kepada kita. Apabila kita jadi orang besar, jadi orang hebat pun, kena ikut peraturan juga.
Malaikat langit pula tanya. Waalaikumsalam wisalam. Okey. Jibril, siapa dia tu duduk denganmu? Nama sekian-sekian. Dia diutus ke tak? Dia diutus ke. Tak munasabah kita kata. Malaikatnya kita tanya Jibril. Cekaklah Jibril bawa manusia ni kabar-kabar tak diutus ke tiba-tiba panda Jibril. Ni nak ajar kita orang bawah. Ingat. Kita orang bawah setara mana kena jalan tugas kita. Sekalipun dengan orang atas. Jibril patut tak boleh tanya Jibril. Sakit. Dah. Tanya. Berhenti dulu. Patut tak boleh tanya Jibril. Cakap orang sangsi dengan Jibril. Nak ajar kita orang bawah tugas kita kena jalan. Kita orang atas belajar ikut undang-undang hak kita buat, peraturan hak kita buat. Sekalipun kata kita ni orang besar. Apabila dibuka, maka malaikat yang langit kata, siapa dia? Barulah buka. Nak kata orang bawah ni kena ikut peraturan. Naik maka bertemu dengan Nabi Allah Adam alaihi salam. Maka Rasulullah kata, Jibril kata, ya Rasulullah, pergi salam dengan orang ni. Orang ni duduk tengok. Duduk tengok apa dia? Yang paling kanan dia suka. Paling kiri dia sedih. Maka Rasulullah kata, apa lagu ni dia ni? Dia kata, itulah datuk kamu Nabi Adam alaihi salam. Dia tengok kepada sebelah kanan, dia tengok roh-roh zuriat dia yang akan masuk syurga. Dia tengok sebelah kiri, dia tengok anak cucu dia yang akan masuk neraka. Hak tu dia sedih tu. Nampak? Pergi salam dengan dia. Maka Rasulullah pergi salam dengan dia. Nabi Adam pun sukalah, peluklah suka. Hak ni lah zuriat hamba paling hebat sekali. Maka Jibril kata, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, tak sudah lagi perjalanan kita ni, baru langit pertama. Hak tu hak Nabi Muhammad royak. Dia tengok di langit pertama baru jumpa siapa dia. Pemandangan keliling tu apa dia tengok kita tak tahu. Banyak rahsia-rahsia yang masih lagi Rasulullah tak beritahu pada masalah Isra' dan Mi'raj. Hak Rasulullah beritahu sikit ni pun geger-gepar orang. Ada hak berimeh, ada tak berimeh, ada wak lawak, ada tak percaya. Hak tu Rasulullah beritahu sikit baru. Kalau Rasulullah royak belakang dia temu di langit pertama, perjalanan tu lagu mana, jenis berapa terapa. Sudah kita. Pening kepala buat kita. Pakai duduk wak lawak pas cerah lagu tu. Jadi Rasulullah benda biasa-biasa pun ada orang tak boleh nak terima lagi. Apabila naik pula langit kedua, bertemu dengan Nabi Allah Isa dan Nabi Allah Yahya alaihi salam. Nabi Allah Isa dan Nabi Allah Yahya. Kita sebut dah Isa dengan Yahya ni sezaman. Tikah 2-3 tahun sahaja. Nabi Isa ni anak kepada Siti Maryam. Maryam binti Imran. Yahya pula Yahya bin Zakaria. Mak kepada Nabi Allah Isa iaitu Siti Maryam ngaji duduk di bawah tarbiyah Nabi Allah Zakaria di Masjidil Aqsa. Duduk situ maka Siti Maryam boleh anak Isa. Nabi Zakaria tok guru dia dapat nama Yahya. Dekat-dekat umur dua orang ni. Nabi Allah Isa apabila dekat dia nak meninggal, apabila dekat akhir cerita dia, maka dia difitnah. Maka pemerintah pada zaman itu nak bunuh dia, maka Allah Ta'ala angkat Nabi Isa ke langit. Akad dengan jasad-jasad. Jasad-jasad lagu ni. Jasad-jasad. Naik ke langit. Maka duduklah dia di atas langit. Tak payah pakai ni. Tengok. Pakai hak kaca tu. Biasa tengok orang pergi angkasa tu kan pakai kaca. Nabi Isa tak pakai kaca biasa. Mukjizat pokok dia ni. Nabi Allah Yahya alaihi salam. Yahya alaihi salam anak Nabi Allah Zakaria alaihi salam. Dia mati dibunuh oleh kaum dia. Cerita dia secara panjangnya dia balah dengan satu raja sebab raja tu nak menikah dengan anak tina dia. Menurut syariat pada masa tu haram dah nikah dengan anak sendiri. Maka carilah orang Nabi Allah Yahya nak kena bunuh. Maka aku sekali Nabi Allah Yahya ni dibunuh, digergaji dalam pokok. Masuk dalam pokok. Lagi dia sembunyi dalam satu pokok. Maka setan pun tarik kain jubah dia. Ketika pokok tu tertutup, nampak kain jubah dia sikit. Sudah. Maka marilah tentera, askar
mari cari tiba-tiba temulah jubah ni, maka digergaji pokok tu. Gergaji. Gaji-gaji apabila sapa di kepala, maka Nabi Allah Zakaria terasa sangat sakit, maka dia pun menaung. Oh, sakit. Maka katanya Allah Ta'ala kepada Yahya, wahai Yahya, kalau kamu tepik lagi kali kedua, aku sapuh namamu daripada golongan Nabi. Tak usah jadi Nabi lagu ni. Ujian lagu ni tak boleh tahan dah. Setara tu, kita ada tak kena gaji kepala sini? Ada tak kena gaji kepala sini? Tak tahan dah. Nabi-Nabi tahap dia kena gaji kepala. Nabi Allah Zakaria tak berani. Katanya Allah Ta'ala, kalau mu tepik sekali lagi, aku sapuh namamu daripada golongan Nabi-Nabi. Tak usah jadi Nabi. Oh, bunyi lagu tu. Ujian. Boleh tahan tak buat kita? Kena gaji kepala. Suruh kepik pintu ya. Tak tangan, anak kepik pintu. Hak tu pun tak tahan dah. Oh, kalau gaji kepala ni awal. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, maka kekal dia sebagai Nabi. Temulah dua orang ni, Nabi Allah Isa dan Nabi Allah Yahya. Nabi Allah Isa ni hidup betul-betul. Kita semua percaya 4 Nabi yang masih hidup sampai sekarang. Iaitu 2 berada di langit, 2 berada di bumi. 2 berada di langit, Nabi Allah Isa dan Nabi Allah Nabi Allah Idris. Nabi Allah Idris dan Nabi Allah Isa. Hak duduk di bumi pula, iaitu Nabi Allah Khidir dan Nabi Allah Ilyas alaihi salam. Alaihi wassalam. Lepas pada tu naik pula kepada langit yang ketiga, berjumpa dengan seorang lelaki duduk atas kursi gini. Maka apabila Rasulullah naik, terkejut Rasulullah. Comel lelaki ni. Saya tak pernah melihat lelaki seindah lelaki ini, katanya Rasulullah. Siapa dia? Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Cerita Nabi Allah Yusuf ni di antara mukjizat dia, dia ni comel. Oh, mukjizat comel ni kita duk minta semacam comel dia. Jangan sengka hidup comel ni hidup tenang. Nabi Allah Yusuf ni kerana comel dia jadi fitnah pula. Orang pakat nak kenal belaka dia. Nak makan payah, orang duk perhati, nak tidur payah, nak payahnya seksanya lah. Baik muka uduh tak ada orang bercara ke apa. Nabi Yusuf ni comel sungguh dia. Sehingga kemak akak dia Zulaikha nak ke dia. Cerita panjang dia ni. Akhir sekali berkahwin juga dia dengan Siti Zulaikha ni. Mak akak dia ni menikah juga dengan dia. Akhir cerita-cerita. Lepas pada macam-macam cerita, akhir sekali berkahwinlah Nabi Allah Yusuf dengan mak akak dia Siti Zulaikha. Siti Zulaikha ni orang baik, orang bagus. Tetapi dia tidak mampu nak menahan perasaan dia dengan anak akak dia Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Sebab Nabi Allah Yusuf ni mukjizat comel dia. Orang Mesir kemarau, musim kemarau 4 bulan, 3 bulan tak ada makanan, pokok dia tengok Nabi Allah Yusuf saja. Pergi tengok kenyang, comel tak comel pakai kenyang. Tak tahu siapa tengok biar dia kenyang. Pok kita tengok Korea kenyang. Lapar supaya tolong ni. Tetapi Nabi Allah Yusuf tengok tu jadi kenyang dah. Comel tak comel dia. Itu uji kepada dia Nabi Allah Yusuf. Gi saling dengan Nabi Allah Yusuf. Gini. Nah. Ada satu cerita disebut di dalam syarah kitab Arba'in Imam Nawawi. Seorang lelaki Allah Ta'ala buat zaman ni. Seorang lelaki biasa. Dia ni jual apa dia? Kita kata jual biasa ni lah. Jual bini dia ni anyek ke ni? Anyek tika. Lepas tu dia pergi jual tika. Gilah jual tika dia. Dia ni pemuda yang sangat baik, rajin baca Quran dan semak. Semak dah pula dia. Sudah. Maka dia pun kerjalah jual. Maka tiba-tiba tengah-tengah dia duk jual, ada seorang panggil. Hei, lelaki. Dia pun paling. Tak nampak. Siapa dia pula? Dia jual kau ni. Jual dia royak. Maka tiba-tiba dengar suara 2-3 kali. Dia pun paling tengok dalam istana tinggi tu ada seorang perempuan panggil dia. Mai. Dia kata ada gapo? Dia kata mu jual gapo tu? Dia kata saya jual tika. Oh, mu jual tika. Cuba mai tengok tika mu comel ke dak. Cuba masuk. Maka buka pegawai tu buka pintu gapo dia masuklah. Ni, mem saya panggil kata demo nak beli tika. Bawa dia.
Bawa lagi tak depan. Orang kaya tu. Dia kata dia menjual tikar gapo? Ni tikar kuih lah, gini. Comel juga tikar dia. Oh, dia pun pergi kat pintu, dia selok pintu. Kak, sudah. Kawan kata nak beli tikar, kau nak buat tikar ni? Sudah. No. Jeng kata lagu ni kata, sudah. Katanya perempuan tu kata, marilah. Kata, ajak dia berzina. Sudah, dia kata. Aku nak buat lagu mana? Nak lagi tak boleh ni. Dalam istana kawan tu dah. Terjun tentu mati dah aku. Kalau aku terjun baru ni, mati dah aku nak buat mana? Orang rumah aku dah tunggu. Sudah dia. Sudah. Tu yang uji dia. Nak buat lagu mana? Katanya sudah. Nak buat mana pening dia. Akhir sekali dia kata gini, cik. Cepatlah. Mu tak boleh lagi dah. Tu semua jaga aku tunggu belakang. Mu nak masuk. Pintu ni saja berapa lapis nak kau betul mana? Sudah dia. Nak buat mana? Dia orang susah. Kawan tu kata ambil emas. Mu tak usah takut lah kata. Aku orang kaya. Kita tutup rahsia kita ni. Tak ada masalah kata. Skandal kita ni kamu tutup. Katanya lelaki tu kata sudahlah hamba kena dah kali ni. Nak kata tak sih seronok. Tapi segera tak sih. Sudah hok mana so ni hamba ni. Katanya pemuda gini. Ya gini. Ya hamba munggo hamba sak ni jual. Jadi kalau hamba jual ni hamba buat kerja ke perlu. Ya sebelum kita duduk sekali ni molek kita mandi dulu. Hamba mandi dulu dah. Boleh tak hamba minta izin hamba mandi? Katanya Tina tu gay lah. Mu nak mandi pakai sepu kau berapa dia ikut mu lah. Hak Tina tu suka. Buat dia masuk bilik air. Masuk bilik air mikir dia. Nak buat guana sudah hamba. Selok dah hamba kali ni. Tuhan uji kita sudah guana. Dia pun qada hajat. Dia ambil najis dia comor tubuh dia. Tak tahu nak buat guana. Cara dah hamba buat ni. Dia comor di tubuh dia. Habis. Maka dia pun tubik bilik air pergi tu jumpa dengan orang Tino tu kata putus selera aku kalau lagu ni nyopo hambak lah lelaki tu hambak selamat dia daripada perempuan tu keliklah dia kelik tu satu masalah tubuh dia bau najis tak cakap basuh jadi bau najis dia pun malulah pula tubuh dia bau najis tak ada orang nak mari beli barang dia pula Allah ujiannya. Tengah-tengah dia sedih, dia pun bermimpi temu Nabi Yusuf alaihi salam. Temu cerita Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kata, wahai pemuda. Kata Allah Ta'ala ujimu dengan perempuan. Allah Ta'ala uji aku dengan perempuan. Tetapi aku tak terfikir buat idea supamu. Nak ni comor najis, boleh terlepas. Aku dulu tak ada idea. Tak buat lagu tu. Cerdik juga mu kata. Kerana berkatmu nak jaga agamamu, maka Nabi Yusuf sapuh muka dia. Sapuh tubuh dia. Maka dia bangun daripada tidur, bau tubuh dia lebih wangi daripada kasturi lagi. Tu deh. Ni cerita Nabi Yusuf alaihi salam. Kita ada jumpa Nabi Yusuf. Kita jumpa Yusuf Tayyub. Zaman ni zaman bawah tamak ke Yusuf Tayyub suhunya. Naik pula kepada langit yang keempat Nabi Allah Idris alaihi salam. Nabi Allah Idris. Nabi Allah Idris ni di antara saing rapat dia. Bisa sekali. Orang paling debel sekali, orang paling takut sekali saing Nabi Allah Idris. Pok kita pun kalau boleh saing dengan orang ni. Siapa dia? Malaikat maut. Idris ni Nabi Allah Idris dia saing bukan dengan ayah anda. Bukan dengan ketua polis. Bukan dengan Perdana Menteri. Bukan dengan sniper kau apa. Dengan malaikat maut direct dia saing. Nabi Allah Idris. Saing baik dia. Pok kita pun kalau nak suruh orang takut, sainglah dengan malaikat maut. Mudah kalau nampak orang tak dengar kata, mu tak kenal kau saing hamba ni. Akhir sekali cerita dia, akhir sekali dia bertemu dengan saing dia kata, malaikat maut Israel. Kita ni duk saing lama dah. Aku tahu kerjamu cabut nyawa. Boleh tak mu cabut nyawa aku? Malaikat Israel kata, bukan, mu tak boleh cabut nyawa orang koseh-koseh. Pamu tak boleh, kerja ilmu, mu cabut lah. Macam kita lah. Macam kerja aja buat kuih. Kita wui tepung, buatlah kuih. Tak boleh bukan buat kuih ni kata. Cabut nyawa ni hamba dapat perintah. Kalau dapat perintah baru hamba buat. Kalau tak dapat perintah, hamba tak boleh nak cabut nyawa orang koseh-koseh. Katanya malaikat maut, mungkin Nabi. Mu minta lah dengan Tuhannya. Kata nak mati. Aku buatlah, tak suruh bimbel lah. Aku lah bagi cabutnya. Nabi Allah Idris minta doa dengan Tuhan. Maka katanya Allah Ta'ala kepada malaikat maut, cabut nyawa dia hamba izin.
Cabutlah nyawa kau itu. Lepas pada cabut nyawa, minta hidup semula. Minta pula mainnya sungguh. Oh, lepas tu nak masuk mula. Masuk mula lah. Oh, kata pelik mu minta lagu ni. Maka malaikat maut pun masuk pula. Mati dah lah kau itu. Apabila mati, pergi pula. Kita pergi jalan-jalan tempat mu ke mana? Mana Israel kata? Oh, mungkin duduk langit. Bawa lah aku jalan syurga jurun dengan aku. Maka kalau mereka mahu kata saing orang ni pelik juga kata. Banyak permintaan pelik-pelik kata. Gilah pergi neraka. Apabila nak pergi di neraka macam-macam lah. Ada kata tak boleh masuk, ada kata malaikat maut tu buka sikit lah pintu dia. Terbuka sekadar ujung jarum. Jarum halus lah. Hangus dah terbakar dah Nabi Allah Idris alaihi salam. Gilah kepada syurga. Apabila pergi dalam syurga tunggulah malaikat maut. Tak tubik-tubik sana dia. Gimana kau itu? Maka pergi cari nak tengok duk tengah tidur bawah pokok. Sudah katanya malaikat maut. Gerak Nabi Idris. Bangun. Bangun apanya kata? Ni syurga kena tubik dah ni, kita mari ziarah. Ziarah apanya? Ambo mati dah. Neraka ambo rasa dah. Syurga dah lah ambo. Ambo tak situ tubik di ambo dah kata. Katanya malaikat maut nyawak perangai dah sudahlah aku dah sudahlah kata malaikat. Maka katanya malaikat maut tak boleh ambo masuk demo ziarah ni. Yang awak pandai-pandai. Maka katanya Allah Taala kepada Idris, wahai Idris, mu tak boleh duduk lagi dalam syurga kecuali kekasih aku masuk dulu baru mu boleh masuk. Mu nak masuk lah ni tak boleh. Mu nak mari ziarah tak apa. Mu lepas pada kekasih aku akhir sekali Nabi hok mari, dia masuk dalam syurga dulu. Pas ni mu nak masuk tak apalah. Umatmu pun, umat mana-mana pun, biar umat dia dulu tu masuk, baru umat lain boleh masuk kepada syurga. Maka tubiklah dia daripada syurga, duduklah di langit yang keempat. Jalanlah pula Nabi Muhammad temu dengan Nabi Allah Harun alaihi salam, naik kepada langit yang kelima Nabi Harun. Nabi Harun ni sepupu kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Naik pula kepada langit yang keenam, iaitu bertemu dengan Nabi Allah Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa, Rasulullah apabila naik, Rasulullah tengok gelak ya. Sebelah kanan, gelak lemak. Maka Rasulullah kata, "Apa dia wahai Jibril gelak tu?" Dia kata tu umat Nabi Musa. Rasulullah kecewa sikit, macam terasa sikit. Allah ramanya umat Nabi Musa. Maka apabila Jibril tengok Rasulullah macam terasa hati, tengok umat Nabi Musa tu terlalu ramah, maka katanya Jibril, wahai Muhammad, lenggok sikit naik ke atas. Rasulullah pun lenggok naik tengok ke atas. Tengok memenuhi timur dan barat, gelak lemak. Maka katanya Jibril, tu umatmu ya Muhammad. Suka Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad lebih banyak lagi masuk syurga berbanding dengan umat Nabi Musa. Kalau 100 sah untuk masuk syurga, 80 sah tu umat Nabi Muhammad. Tu ramah tak ramah umat Nabi Muhammad kerana apa? Kerana Nabi Muhammad. Bukan kerana ibadat pokok dia. Kerana permintaan Nabi Muhammad. Kalau ikut erek ibadat pokok kita paling malas sekali. Umur paling sedikit, paling malas sekali. Ibadat rengeng-rengeng ya. Orang dulu pahala buat so boleh pahala so. Kita buat pahala so boleh 1 juta. Allah, berapa kali ganda tak tahu. Itu yang Nabi Muhammad mengajar. Jadi kelebihan Nabi berlaku. Naik pula ke langit yang ketujuh, jumpa dengan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Jumpa dengan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Jumpa dengan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim duk menyandar di satu tempat dipanggil Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ni kalau tu jatuh dari batu daripada Baitul Ma'mur kena tepak di Kaabah. Bertentangan dengan Kaabah sekarang. Berarti kalau kita pergi Kaabah, kita lenggok ke atas tu, kalau Tuhan buka hijab, kita boleh nampak Baitul Ma'mur. Malaikat duk tawaf di atas ni. Manusia duk tawaf di ni. Hubungnya di antara langit dan bumi dihubungkan dengan tu. Pola lagu tu hak tu pola. Hak ni tarik tenaga, hak ni sedut tenaga, hak ni bekalkan tenaga. Maka bertemulah Nabi Allah Ibrahim. Maka sukalah Nabi Muhammad, dia kata Nabi Ibrahim suka muka dia, tutup dia. Maka lepas pada tu 7 tingkat dah, ada 3 tingkat lagi Rasulullah naik. Iaitu apa dia? Sidratul Mustawa, Sariful Aqlam, apa dia?
Sidratul Muntaha. Ada kata Sidratul Muntaha dulu, Sariful Akhlaq, Asyrul Rahman, macam-macam lah. Penting Rasulullah naik 3 tingkat lagi. Rasulullah naik tempat ditulis takdir, naik tempat gani, naik akhir sekali kepada Sidratul Muntaha, ada kata kepada satu tempat dipanggil Mustawa. Maka gilah Rasulullah duduk sorang situ. Tak ada orang boleh kongsi dengan dia, tak ada orang. Sebagaimana di dalam Burdah menyebut, kaima tafuzu biwasli ayyi mustatirin anil uyuni wa sirri ayyi muqtatimin fahuzta kulla fakharin ghaira mushtarikin wa juzta kulla maqamin ghaira muzdahimin. Bagaimanakah kamu tidak berjaya, kamu tidak cemerlang, kamu tidak hebat ya Muhammad, dengan sampainya kamu kepada rahsia yang tertutup daripada mata-mata, tak ada orang boleh tengok. Dan rahsia segala rahsia, dia tengok kau dia tak tahu Nabi Muhammad. Bisa tak bisa pada malam itu dia melihat benda yang tidak dilihat oleh orang lain. Fahuzta kulla fakharin, maka kamu mendapat semua kebanggaan dengan tidak ada berkongsi dengan siapa-siapa. Tak ada orang boleh kebanggaan seperti kamu yang dapat ni wahai Muhammad. Wajuzta kulla maqamin ghaira muzdahimi, maka kamu lalu satu makam kepada satu makam dengan tidak ada teman pun. Sia sorang ya. Tengok Rasulullah naik. Tak ada orang boleh kongsi kehebatan Rasulullah pada malam Isra' dan Mi'raj. Ni hebat Rasulullah. Tetapi kita tengok ada orang lain ni masih nampak tidak hebat Rasulullah. Rasulullah Ta'ala tunjuk kepada kita sebegitu hebat pun perjalanan, tetapi ada setengah orang nampak tidak hebat lagi. Jadi hatulah orang kata dia buta mata hati, maka tidak nampak kehebatan Nabi. Maka apabila Nabi jumpa dengan Allah Ta'ala, maka Nabi duk senyap. Nabi tak minta gapo. Kita kalau banyak permintaan lah. Maka Allah Ta'ala kata senyap, Nabi Muhammad pun raya at-tahiyyah. Lepas pada Rasulullah sebut at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lepas pada Nabi beri tahiyat kepada Allah, Allah Ta'ala balas kepada Nabi. Nabi sebut pokok kita belaka. Dan malaikat 7 petala langit sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi Muhammad senyap. Nabi Muhammad ayat apa? Kata, ya Allah ya Tuhanku, Nabi Allah Ibrahim dapat gelar Khalilullah. Nabi Allah Musa dapat gelar Kalimullah. Nabi Allah Isa dapat gelar Ruhullah. Nabi Allah Nuh dapat gelar Najiullah. Dia sebut belaka. Dia sebut cerita orang lain. Lepas tu dia senyap. Maka katanya Allah Ta'ala, betul hak mu kata, tapi enta Habibullah. Allah Ta'ala jawab. Tengok Nabi Muhammad tak minta gapo-gapo. Maka katanya Allah Ta'ala, aku nak beri hadiah kepada kamu ya Muhammad, iaitu sembahyang 50 waktu. Suka Nabi Muhammad. Tak kata gapo, suka. Maka turunlah Nabi Muhammad. Turun jumpa dengan Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim kata, ya Muhammad, nak kelik dah ke? Nak kelik dah ni. Ni pesan sikit kepada umatmu. Tanah syurga ni subur. Maka tanahlah, rajinlah bercucuk tanah di dalam syurga. Gapo dia gap tanda tanamnya dalam syurga? Katanya Nabi Allah Ibrahim, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Satu pokok di dalam syurga. Rajinlah sebut, nescaya banyak pokok akan ditanam untuk tuai dia. Turun kepada Nabi Allah Musa, Nabi Musa panggil. Boleh gapo dia saat ni? Katanya Nabi Muhammad, Allah Ta'ala wi kat hamba 50 sembahyang. 50 sembahyang. Umat hamba tubuh ganah-ganah, kasar-kasar Bani Israel ni. 2 sembahyang lipat lagi. 2 sembahyang lipat lagi. 50 sembahyang mu terima juga.
Mitok pula. Ambo kena umat demo kecil-kecil, lipak-lipak jenis tak berapa nak agak lah mano. Kalau 50 kata, padahal kata gini. Maka Nabi Muhammad pun naik. Naik turun siapa Nabi Musa tanya pula. Akhir sekali 9 kali naik turun. Sekali selok dah. Ada orang temu Tuhan dalam 9 kali. Dalam semalam. Dalam semua hidup, dalam sejarah manusia, sekali jumpa pun jadi hebat dah. Nabi semalam 9 kali. Tengok. Siapa dia ayat tu? Nabi Musa. Nabi Musa orang yang pertama melihat mata Nabi Muhammad. Bapa Nabi Musa sekat. Nabi lain tak sekat, Nabi Ibrahim tak sekat. Nabi Musa sekat. Kerana ketika Nabi Musa hidup, Nabi Musa pernah buat permintaan dengan Tuhan. Minta ke apa? Nak tengok Tuhan. Tetapi Nabi Musa minta, tetapi Tuhan kata, tak boleh tengok kamu wahai Musa. Nabi Muhammad ada minta. Tuhan tawa pula. Bukan sekali, bukan 2 kali, bukan 4 kali, 9 kali semalam tu saja, 9 kali saja. Nah, 9 kali Nabi Muhammad naik turun. Maka Nabi Musa sekalipun boleh kecek dengan Tuhan, tapi dia tak boleh tengok Tuhan. Maka dia nak tengok mata yang melihat Tuhan. Maka turun tu dia pergi tengok juga mata. 9 kali malam tu dia boleh tengok mata yang melihat Tuhan. Hak tu penting tu kita ni. Kita tengok mata guru kita. Guru kita tengok orang ni, guru dia. Guru dia tengok guru dia. Siapa tengok Rasulullah, siapa tengok tabi'in, tengok sahabat tengok Rasulullah tengok Tuhan sendiri. Tengok Jibril, tengok Tuhan. Mata. Maka ada sanak ni. Nabi sebut man ra'ani dakhalal jannah. Wa man ra'ani dakhalal jannah. Siapa dia yang melihatku masuk syurga? Siapa dia yang melihat orang yang melihatku masuk syurga? Ni. Sahabat-sahabat dulu, ulama-ulama dulu tabi'in kalau nak pergi perang dia akan tanya. Tabi'in nak pergi perang, nak pergi lawan musuh. Siapa dia aja tengok Rasulullah? Ada 10 orang. Okey, tak pokok dia depan belakang. Orang tengok Rasulullah, kepala tentera mesti duduk depan. Mesti benar. Perang benar selalu. Apabila tahun ke depan 20 perang, maka akan tanya tabi'in, siapa dia pernah tengok Rasulullah? Tak ada orang meninggal belakang dah. Siapa dia pernah tengok orang tengok Rasulullah? Ada. Tak depan dia. Tak depan ni perang benar. Tu kelebihan mata yang memandai. Ada riwayat kelebihan musasab salam. Siapa dia bersalam dengan aku, man safahani dakhalal jannah wa man safahani dakhalal jannah. Siapa dia bersalam dengan aku masuk syurga. Siapa dia bersalam dengan orang yang pernah bersalam dengan aku juga masuk syurga. Kita ada belaka. Alhamdulillah Allah Ta'ala kita berhubung mata dan bersalam. Pok entah bersalam, anak bersalam siapa? Pok entah tengok mata, anak tengok mata sampailah. Lagu tu. Ni mata yang melihat hantu. Tengok mata, tengok hantu, tengok gapo tak ada pedah. Lagu tu. Maka Nabi Musa 9 kali boleh tengok mata melihat Tuhan. Nabi Muhammad 9 kali. Apabila turun, Rasulullah turun direct. Ni pendapat muktamad daripada langit turun ke Mekah direct. Ada riwayat kata tak, dia turun ke Baitul Maqdis sungguh. Naik borok kelik semula ke Mekah. Kelik semula ke Mekah. Maka keliklah Rasulullah sampai sebelum daripada waktu subuh. Maka Rasulullah pun Allah Ta'ala kata beritahu cerita Isra' Mi'raj kepada umatmu, beritahu kata sembahyang 5 waktu telah difardukan. Nabi Muhammad pun penipala. Penipala apa? Nak royak cerita pelik kepada umat dia. Dia bimbang takut umat dia tak percaya. Sebab kita ni masih baru Islam ni. Takut ada orang ni tak percaya. Maka tengah-tengah duduk pening dia tu, maka marilah Abu Jahal. Marilah Abu Jahal. Kata lagu mana? Kata ada cerita baru ke tak? Katanya Rasulullah ada. Ada cerita ke apa? Aku pergi ke Palestin semalam. Lepas tu kelik dia. Kelik. Jolo ke dah? Pergi lepas Isya tadi. Lepas tu kelik. Katanya Abu Jahal, cerita sedap ni. Kena dah sekali ni kau ni nak. Katanya, wahai Muhammad, boleh kau tak kalau aku pergi panggil orang Mekah, lepas tu mau cerita supaya cerita aku.
Katanya Nabi Muhammad, oh tak apa, ambo kau muju dia mau panggil, ambo memang nak cerita kau orang ni. Katanya Abu Jahal, kita pergi naik ke bukit Jabal Abi Kubih tu ke, depan sebelah masjid tu. Okay. Naiklah Nabi Muhammad gapo dia semua, marilah. Katanya Abu Jahal, mari belaka pokok kita ada cerita baru ni. No, cerita berita terkini, hiburan sensasi. Bro, mari bro, mari penuh orang dia bro. Maka marilah Nabi Muhammad, mari. Katanya Abu Jahal, oh yak ceritalah, cerita hok demo yak cerita kat ambo pagi tadi. Katanya Nabi Muhammad kata semalam ambo pergi ke Baitul Maqdis. Dan sebelum subuh ambo kelik. Senyap orang. Paling kanan, paling kiri. Orang hok kafir tentu dah suka selok. Kakak Muhammad kena dah mu. Tak ada apa lah menipu sikit-sikit sudah lah kata nak lipat atas darat ni. Orang lipat slow-slow, striker kok bira-bira ni. Ni pakai lipat kerah-kerah lagu ni tak padai kata. Sudah. Orang mukmin hok kuat tahu iman, sudah. Sakit rupanya budak ni. Ambo duk ikut selama ni orang ni jenis buak rupanya. Jenis masuk hati rupanya kecek ngapo dah lah. Hari ni kau nampak. Akhir sekali hok Islam pun jadi murtad juga. Maka tinggallah orang-orang Islam hok kerja iman. Ada hok berat, hok peningnya hok jenis sebuah salah. Percaya tak percaya? 50-50. Jadi kafir juga, tak percaya was-was dengan Nabi. Nabi sebut mulut depan muka dia pun tak percaya lagi. Jadi kafir juga. Maka pergilah orang bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar. Mari ayat kita kepada Sayyidina Abu Bakar, kata saya muda ayat cerita gini. Katanya Sayyidina Abu Bakar, betul kau dok Muhammad kecek lagu tu. Betul, hamba dengar daripada dia. Ni ada dia lagi ada dia. Duk pasal tu dia. Katanya Sayyidina Abu Bakar, kalulah Muhammad ayat cerita. Dia royak pergi ke Palestin. Dia naik ke langit. Nabi Muhammad tak ayat cerita Mi'raj, Nabi ayat cerita Isra saja. Tu pun orang tak boleh terima akal dah. Nabi buat naik ke langit dan turun semula, nescaya aku beriman. Hak tu dapat gelar as-siddiq dia tu. Zaman orang tak percaya belaka kita, tiba-tiba ada sainggu kita tu percaya ke demo. Pada masa tu gelar sangat payah as-siddiq. Tu kadang-kadang satu amalan benda sikit tapi kena pada tempat dia dan zaman payah orang nak buat. Macam zaman lo ni. Orang nak jadi jujur payah. Maka kalau zaman orang jujur belaka apa? Ni zaman orang lo ni nipu, zaman fitnah, tiba-tiba kita jadi jujur. Pahala banyak. Nama hak tu payah. Zaman orang tak percaya, zaman orang kejar dunia, tiba-tiba kita kejar akhirat. Pahala berbanding. Zaman tak kenali tak apa, orang minat ngaji pondok belaka. Kalau ni orang malas ngaji pondok, tiba-tiba kita pergi ngaji pondok, pahala lebih lagi. Maka Sayyidina Abu Bakar pun kita mu Rasulullah, ya Rasulullah. Ambo dengar cerita pagi takdih demo ayat gini, ambo ayat gini. Hak tu ambo percaya. Ambo percaya kata, cuma ambo nak minta denganmu wahai Rasulullah. Satu benda, mu ayat kat aku yang menunjukkan mu ni nabi sungguh wahai Rasulullah. Aku percaya dah mu nabi, tapi mu buat beri satu benda, ayat cerita kepada aku satu benda menyebabkan aku akan jadi yakin sungguh mu ni nabi. Katanya Rasulullah, mimpi kamu wahai Abu Bakar. Mimpi kamu wahai Abu Bakar. Katanya Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah cukuplah. Bawa keceh. Ambo rasa penuh dah dalam dada ambo iman. Rasa ketak dah. Ngamo. Rupa-rupanya Sayyidina Abu Bakar pernah bermimpi. Ketika dia muda dulu, dia pernah bermimpi. Dan mimpi ni dia tidak pernah beritahu kepada siapa-siapa dia pun. Dia mimpi dia pernah dia akan jadi saing kepada seorang Nabi. Dia bermimpi dia akan jadi penolong kepada seorang Nabi. Dia bermimpi dia akan jadi mertua kepada seorang Nabi. Maka mimpi ni dia tidak pernah beritahu kepada orang. Tiba-tiba Rasulullah kata, mimpi kamu wahai Abu Bakar. Mimpi kamu wahai Abu Bakar. Tak cukup lagi kau. Terkejut Sayyidina Abu Bakar. Dah 10 tahun, dah 50 tahun dia disipir. Dia umur dia lebih kurang. Dekat-dekat. Sayyidina Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar dekat-dekat kurang. Maka terkejutlah Sayyidina Abu Bakar. Dan semenjak lagu itulah dia dapat gelar as-siddiq. Dan cerita Isra' Mi'raj ni cerita mukjizat. Maka orang yang beriman penuh dengan Nabi, dia akan merasa keajaiban cerita ni. Tetapi bagi orang yang kurang iman dengan Nabi, cerita ini penuh dengan karut-marut. Penuh dengan cerita khayalan. Benda yang sama tetapi ada benda jadi khayalan, ada benda menjadi kenyataan. Bagi orang yang beriman, benda-benda lagu ni menjadi kenyataan dan satu benda yang menguatkan lagi iman dia dengan Nabi Muhammad.
Tetapi orang yang tak suka kepada Nabi Muhammad, benda lagu ni menjadi hujah lagi dia untuk melawan Nabi Muhammad. Jadi kita berharap kita dengar cerita Isra' dan Mi'raj pada malam ni menambah lagi kehebatan Nabi kepada diri kita. Banyak lagi cerita hak Nabi tak beritahu kepada dia yang ia lihat. Cukuplah peristiwa 9 kali dia temu Tuhan pada satu malam. Cukup hak tu lah cerita. Pakai hak tu dah. Kalau kata Isra' Mi'raj, Nabi bertemu dengan Tuhan 9 kali. Boh cerita. Habis dah cerita bisa sekali dah. Habis cerita dah. Hak langit tu boleh kata makhluk lagi, tapi Tuhan ni Allah tak ada apa dah. Tapi ada orang lah ni masih lagi mengeragui cerita Isra' Mi'raj, masih lagi tak sia-sia cerita Isra' Mi'raj, takut nampak Nabi hebat, takut tergelar dia tu hebat. Ada orang tak boleh terima Nabi Muhammad hebat, dia hebat tak apa. Demo masya-Allah banyaknya PhD. Oh saya orang hebat ke. Nabi Muhammad hebat tak boleh terima, macam-macam manusia lah ni. Jadilah kita yang beriman dengan Nabi Muhammad, percaya dengan kehebatan Nabi Muhammad. Daripada kita menyanjung orang yang tidak memuliakan Nabi Muhammad. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.